yang buat. Kalau tak hantar tu maksudnya mestilah tak buat. Apa salah nak hantar pun, snap je. Okay. Okay, baca soalan. Raja 4 menunjukkan. Sekejap nak tengok dulu gambar. Okay, Raja 4 Long menunjukkan live satu Aaron gambaran Yeager. taman tema. Ha? Saya dah record belum ni? Dia tak cakap pun ya. Okay. Dah ikut ah. Nak baca bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Okay, Raja 4 menunjukkan satu gambaran taman tema yang mengandungi pelbagai permainan. Okay, taman tema lah. Sebuah taman tema mengenakan bayaran masuk sebanyak RM45. So once you enter, you bayar RM45 dan pengunjung perlu buat bayaran tambahan. Kena add on lagi kalau nak main bagi setiap permainan. Mana-mana mainan nak main, add on lagi. Tapi dia tak bagi tahulah berapa-berapa yang add on tu. So, purata wang yang dibelanjakan oleh 60 pengunjung. So, kita dalam tu, at that time ada 60 pengunjung. Jadi 60 tu kita kira sebagai N lah. N dia 60 menunjukkan nilai yang tidak munasabah iaitu RM25. Memang tak munasabah. Dah masuk je pun dah 45 ni. Apa hal pula kan jadi 25 kan? Okey, saya makan semula mendapati bahawa rupa-rupanya taman tema tersebut lakukan kesilapan dengan menolak bayaran tambahan dengan yuran masuk. Menolak bayaran tambahan dengan yuran masuk. Maksudnya enter yang dia punya entering tu RM45 kan. Tapi dia tolak dengan bayaran tambahan tu. Sepatutnya add on betul. Sepatutnya tambah. Faham tak yang tu? Betul ikut. Add on. Sepatutnya tambah baru dah bahagi dengan 60. Tapi dia tolak. Jadi cari purata sebenar yang sepatutnya dibelanjakan oleh pengunjung. Bukan 25 lah kan. Jadi di situ kita guna konsep min. Kenapa saya punya ni kan? Okay, min. Di mana min ialah X bar ni. X bar ni kalau awak tak ingat pun sekalipun tak apa. Janganlah bila tak ingat tu langsung tak buat kan. Tengok rujuk kat depan ada dia punya formula. Di mana ialah jumlah X ataupun jumlah data perkan dengan N. Okay. Jadi sekarang ni yang dia salah kira ni RM25 RM 25 adalah daripada jumlah data ni sepatutnya jumlah duit entering saya tulis sini duit entering. Enter. Boleh faham tak? Itu adalah entering. Plus dengan jumlah add-on yang additional dia tu. Okay, ini faham? Perkan dengan 60. N lah. Okay, sepatutnya tambah. Tetapi apa yang dia dapat 25 ni, dia buat tolak. Faham tak? Dia silap, dia buat tolak. Sepatutnya tambah tapi dia buat tolak. Okay, so itu adalah jumlah 25 yang dia buat salah ni kan. Jadi kita cuba cari yang ini. Yang ini kita tak tahu. Tapi yang ini kita boleh tahu kan. Di mana kita dekat sebelah sini jumlah duit kemasukan ialah RM berapa tadi masuk? 45. Darabkan dengan 60. Jadi 45 darab dengan 60. Dapat berapa? Okay. 2700, betul tak? Untuk kemasukan sahaja kita dapat 2700. Jadi di situ RM25 sama dengan RM tu tak itu dia tak tahu. 2700 yang dia buat ialah tolak. Tolakkan dengan jumlah add-on. Add-on yang kita tak tahu tadi tu. Yang ni faham tak jumlah ADD ni? Saya singkat kan? Cikgu tu tulis apa aku? Ha? Yang tu cikgu tulis apa aku? Yang tu? Sekejap. Yang bawah min. No, ni ke? RM25 equals to total apa tu? Ni. Warna apa Syaril? Purple ke biru? Yang ada circle purple tu. Total entering. Itu yang itulah saya cakap tadi.
Total entering saya ringkaskan sebagai inilah total entering. Oh, okay. Aduh, okay, faham eh? Yang ini total add-on, bayaran yang tambahan. Okay, so total additional lah add-on. Okay. So sekarang kita cari yang ni dulu, So awak buat algebrik biasa untuk dapatkan total additional kita. Untuk AD Total additional kita iaitu 25 darabkan dengan 60. Lepas tu 2700 tolakkan dengan 25 darabkan dengan 60. Okey, apa dah? Berapa dapat? 1200 betul? Betul? Korang ni saya seorang buat ke? Ya juga. Betul kan? So sepatutnya dia tambah lagi 1200 tambah dengan entering total ni. Sepatutnya. Tapi dia pergi tolak. Jadi kita kira lah yang benar. So Arvin sekarang tutup mic Arvin. min untuk apa yang sebenar bahasa Inggeris sebenar apa? Kata sebenar bahasa Inggeris. Repeat lagi ni. Average. Real boleh lah. Real Real mean. Boleh real mean. Yang ni faham? Yes. So the real mean should be ni yang tambah. So jumlah entering iaitu 2700 tambah dengan 1200 Lagi berkaitan dengan 60. Okey, very good. 65. Kepala dia 65 cikgu. RN 65. Ya betul-betul. Dah siap. So sebenarnya awak kena tunjuk konsep ni. Konsep apa nama ni? Min ni. Konsep min. Penggunaan konsep ni awak kena tunjuk. Actually, kalau ikutkan macam logiknya kan macam kalau korang boleh buat macam ni RM45. Kalau ikut logik je lah. Tanpa menggunakan formula ADMAT ke apa ke whatever. 45 tolakkan dengan berapa tadi? RM25 kan yang salah kira tu. So dapat RM20 kan. Kalau ikut logik macam tanpa menggunakan ADMAT lah. Lepas tu RM20 ni yang dia terlupa nak tambah. Jadi awak tambah je lah RM45 tambah dengan RM20 dapat RM65. Kan? Tapi awak akan dapat jawapan kemungkinan tak dapat markah pun mungkin boleh jadi sebab kita tak gunakan ADMAT punya konsep. Faham tak? Faham cikgu. So konsep ADMAT dia lah, min dia lah. Awak kena tahulah min dia tu. Itu sahaja. Okay. Tu settle nombor 10 Nombor 11. Ada soalan tak? Nombor 10 ni? Saya menerangkan bagi pihak Kelvin. Okay. Sekejap Ibu, saya nak tengok gambar. Gambar ni. Tulisan saya agak buruk ni pasal saya duk zoom kan. Cikgu step dia atas, daripada atas sampai bawah lah kan? Satu sampai dia step daripada atas kan? Atas kiri lepas tu kanan. Okay dah. Faham tak yang tadi tu? Yang saya terangkan tu? Faham. Okay, Boleh okay lah. nombor 11. Teruskan Alhamdulillah. Muaz tak mana yang tak faham Muaz? Tak, kena buat latihan je cikgu. Konsep. Sebab soalan dia confusing. Tapi dah buat awal tadi, dah buat dah sebelum ni. Saya buat dengan Tapi cikgu tu tak tadi. faham. Itulah sepatutnya benda dibincang ni. Macam dalam kelas lah bila cikgu kata okay next week kita bincang paper 1. Buat dulu. Mestilah kena buat dulu barulah benda tu masuk dalam kepala. That's why saya banyak kali pesan buat dulu. Tapi tak nak buat dulu. Korang ni tegak kan. Okay Muaz nombor 11 teruskan. Cikgu kena berhenti present dulu. Sekejap. Okay, sudah berhenti present. Nampak? Nampak? Okay,
Okay, soalan dia kata a bag contains 4 white marbles, 3 red marbles and 2 blue marbles that are all the same size. Soalan A, if a marble is randomly removed from the bag, find the probability that the marble is not red. So, bila nak cari probability, kita tambah semua marble, 4 putih, 3 merah dengan 2 biru. Jadi 9. So probability untuk bukan red marble, kita tambah yang bukan. So 4 dengan 2 jadi 6. 6/9. Itulah probability bukan red marble, 6/9. Itu kita kecilkan jadi 2/3. Soalan B, if the first marble removed is not reinserted, then the second marble is removed. Calculate the probability that only one red marble is removed. So kita guna total tadi. Mula-mula kita ambil red, kita boleh buat either red marble dulu ataupun non-red marble. So kalau red marble dulu kita ambil 3/9 tu total red, probability red marble. Kita darab dengan Muaz tulis sikit dekat belah atas 3/9 tu adalah red marble. Pilih R pun dah okey dah red. Muaz. ah Scroll atas sikit Muaz. kau nak tengok apa? Ni. Dah cara. Apa yang tanya tu? Kau bagi nampak dulu je. So A, B. Okay. Ni red, ni non. Ni red. Okay, untuk red marble kita ambil 3/9. Kita darab dengan non red marble. Tapi sebab dah ambil satu marble keluar, so dia tinggal 8. So kita buat 6/8. Letak dalam bracket, tambah. Itu yang kedua kita ambil non red marble dulu. So 6/9. Darab dengan red marble. Sebab dah ambil satu tinggal 8. So 3/8. Dan bracket juga. Letak dalam calculator. Kita dapat 1/2. Probability ni kan. Okay. So ni tajuk probability. Ada soalan tak kat situ? Ada kaedah lain tu nak dibincangkan? Ada tak sesiapa nak bagi idea lain ke apa ke? Sebab kadang-kadang probability tu banyak kali. Bos, yang B tu tak faham sangat. Yang B ni dia kata if the first lukis saya tak reti. Pakai Tak, macam bayangkan lah macam dalam bekas tu apa jadi tu. Okay, dia kata if the first marble removed is not reinserted, so maknanya apa, kita ambil satu tak masukkan balik, so total dia kurang lah kan. Tinggal total dia 9, dia ambil satu tak letak balik, so tinggal 8. So dia ada before ambil marble dengan after ambil marble. Before total dia akan jadi 9. Sekejap. Before after. So kalau dia dah ambil satu tu dia dah letak balik kan. Dia tak letak balik. Hai. Sebenarnya dia ada dua kemungkinan lah yang macam Muaz buat ni, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia ambil red. Okay? Dia ambil red dulu. Yang bukan red. Kemungkinan yang kedua yang bukan red dulu. Tapi Kau gila. Tapi lepas dah dia ambil red, dia for sure kena ambil red sebab dia punya syarat ialah mesti ambil red. Betul? Betul itu. Okay, yang lain faham? Faham. Ataupun nak dengar tak apa kaedah lain pula? Adalah kaedah. Dia punya penceritaan dia macam ni mungkin lebih senang sebenarnya. Okay, dan satu lagi di mana macam korang ambil, tapi saya rasa penerangan tu mungkin lagi susah nak faham kot. Apalah tak apa. Okay lah. Tak apa, gue dah faham. Kita teruskan dengan yang ini saja. Okay, ada soalan tak untuk yang Muaz punya ni, nombor 11 ni? Ada, gue faham. Probability. Alright. Cuba kita. Ni kita ambil gambar je lah.
Set. Hah? Tak, cikgu nak ambil gambar. Okey, teruskan dengan nombor Alright. berapa? 12. Siapa 12? Syarul Nazim. Ya, cikgu. Okey. Listen now. Okay, sementara dia nak tekan-tekan tu korang baca dulu soalan. Amboi, Baca soalan. Dan lagi terbaik jika buat dahulu. Dah buat dah cikgu. Cikgu stres lah kalau korang kerja pakai phone ni. Kecil Ya, besar. Lain sikit dulu. Tak boleh lain sikit, cikgu. Kenapa Amir ada dekat? Dia orang tak ikut SOP cikgu tu. Dia ada sekali. Ini saya yang edit tu. Eddie kau Belajar. Eddie kau mamer. Saya kat main Belajar edit tu. duduk diam-diam belajar. Dia meraya-raya. Belajar lah meh. Belajar lah ni. Hantar kerja rumah nanti. Ya Okey, Azim. cikgu. Nabila. Aida Nabila. Kita bodoh. Cikgu. Ya, Arvin ni kenapa angkat-angkat tangan ni? Cikgu, saya Attention cikgu. cikgu. Attention cikgu. Cikgu, Pay attention. Okay, pay attention. Cikgu. Cara Nazim nak bentang. Cikgu. Jangan pala saya cikgu. Walau lah, orang nak belajar. Saya nak cakap dengan cikgu. Jangan sepalah cakap. Cikgu semalam birthday girlfriend saya cikgu. Alah. Yang waktu tak Nama ni dia record. Amelia Record Abri. dia. Rekod. Rekod lah Anat. Rekod Kepala man. kotak dia. Kan gabut lah dia ni. Dia kan gabut tu, sumpah. Ya, mute. Atom. Cikgu biar dia tu. Ada Dah. Okay, teruskan. Dah. Cara Nazim. Kena mute. Cikgu, kick sekali. Nah. Dan semua saya senyum ni. Okey, cepat. Cara Okey. Nazim. Kalau kita baca soalan dia suruh buat squash team. Ni probability yang ada combination dengan permutation tu. Okay. Dia suruh buat, kita baca soalan dia, apa yang dia nak minta adalah dia suruh buat satu squash team yang ada 4 orang lelaki dengan 4 perempuan. Hasil daripada 6 lelaki, 7 perempuan. Okay, kalau kita guna formula combination. Combination ni kita guna dia bila kita nak bentuk sesuatu yang tidak mengikut aturan. Maksudnya dia boleh lelaki dulu, perempuan dulu. Kalau permutation dia ada turutan dia. Okay. Kita pergi kat formula dia. 6C4. 6 tu daripada 6 lelaki. C tu combination untuk ambil 4 lelaki. Syarul Nazim, cuba zoom kat mana yang awak duk kira cakap. Yang awak cakap kira tu, zoom kat situ. Supaya jelas lah apa benda yang awak cakap. Abor ya. Kau tengok ni 6C4. Macam tu, yes. Okay. Lepas tu dekat soalan dia nak 2 perempuan yang tak boleh berpisah. Maksudnya dia kena ada 2 pasangan perempuan ni, dia kena ada dalam satu tim tu. Jadi kita buat 2C2. 2 perempuan, tadi perempuan ada 7 kan. Lepas tu kita tambah, darab dengan 5. Sebab tadi perempuan 7. Tolak 2 yang tadi tu. 5C2. 2 kat bawah tu sebab kita nak 4 perempuan. Faham tak? Oh, Kita nak maksudnya 4 lelaki, kita nak- lepas tu 2 perempuan yang tak boleh berpisah, lepas tu lagi 2 tu balance tu. 2C2 ni sebab dia tak boleh berpisah. Lepas tu kita buat formula macam biasa. Tapi kita tolak bilangan dia sebab 7 kan, tolak 2 yang dah berpisah tadi. Kita perlukan lagi 2 perempuan untuk bentuk So,
4 lelaki dan 4 perempuan. So nombor bawah tu total semua yang akan masuk team lah. Ini yang berpisah. Ini yang dia nak satu team yang tidak berpisah. Kita tambah dengan okay. team biasa. Team biasa yang tadi ni general je. 6C4. Maksudnya daripada 6 lelaki kena ada 4 yang dia pilih. Daripada 5 tu sebab tadi 2 tu dah tak ada. Faham? 7, daripada 7 tu 2 tu dah dikeluarkan. Okay. 5C4. Dapat jawapan akhir. Saya dapat 225. Faham ke semua? Faham. Faham Ego? Faham cikgu. Okay, very good lah. Kalau tak faham, dia tahu. Boleh terangkan cara lain pula. Alright, next. B. Seterusnya B, kita akan guna kaedah permutation di mana dia punya pemilihan dia perlu ikut turutan. Dia kata 7 perkataan akan dipilih daripada perkataan uncopyrightable. Jadi soalan ni saya pun pening-pening kot tapi cubalah kot. Dia kata find the number of password that can be formed if it is start and end with vowel. Kita tahu vowel A, E, I, O, U. Kalau dekat perkataan uncopyrightable ni A, I, O, U ada 1, 2, 3, ada 5 je. Betul lah ada 5. Betul. Betul lah. Saja je. Vocal Patut kan? kita guna tadi lah. 5P2 sebab kita nak dapatkan 5. Ini saya tak faham tu. Dia dari 5, kita nak permutate 2 sahaja sebab dia kata kedudukan untuk vocal adalah di hadapan dan di belakang, betul? So ada 2 tempat yang vocal dah nak ambil. Jadi daripada 5 vocal, kita permutate 2. Macam faham? Okay. Lagi? Yang 10P1? 10P1 sebab dekat perkataan tu ada 15. Tolak 5, kita akan dapat 10. Okay, tolak 5 sebab? Tolak 5 sebab kita dah guna yang tadi. Vowel. Okay. Okay. So tinggal 10. Tapi kita nak gunakan berapa tempat sahaja? Nak apa ni? 1 sahaja tempat. Sebab tu dia P1. Okay, sebab dia kata kat tengah-tengah kan? Dia kata tadi tu. Mana ayat dia? Kita 12P4. The middle of password. The constant. Okay, teruskan. Kita buat 12P4. Tu yang balance lah, maksudnya yang tak ada apa-apa. Yang dah hilang, yang dah tak ada dia punya syarat. Yang 12P4 tu kan. 12P4 sebab kalau kita tengok 2 apa? Dia nak 7 perkataan. Kita kira 2, 1, 4 dapat 7. Okay, habis. Faham kan? Okay tak semua? Faham. Alright. Alvin lah faham yang ni. Dennis ni, faham tak? Faham. Aku faham. Henry okay Henry? Oh, sonyap dah dia. Habis ban. Manalah begitu. Tidur. Okey, siapa yang tak faham tolong angkat tangan lah. Mungkin awak tak nampak kedudukan dia ke, cikgu tak boleh bayang lah ke, apa ke. Terus terang beritahu. Kita bincang semua masa sekarang ni. Inilah gunanya perbincangan. Kalau tak boleh bayangkan bolehlah minta siapa-siapa saya take over sekejap. Bukti sikit kedudukan dia ke apa ke bagi faham. Okey semua Kita tak apa-apa Pak An okey Pak An? Faham. Okey. Okay, next. Nombor 13.
13. Bosku. Bosku masuk tak? Bosku. Tak ada Tak ada tu. Aduh, dah ni. Okey, dia ada hantar video. Dia kata in case dia tak dapat masuk. Tak tahu lah apa masalah tak dapat masuk kan. Macam mana cikgu nak share video ni? Cikgu tak faham sebenarnya. Kalau cikgu mainkan video kat dalam Google Meet ni, jadi ya? Saya tak. Cuba cikgu send kat saya boleh cuba kot. Siapa tu? Muaz eh? Muaz. Send dekat Telegram ke? Dekat WhatsApp je. Dah sudah send dah. Sekejap. Muaz ni bagus dia punya IT knowledge tu. Okay, sementara tu yang lain baca dulu soalan supaya lebih mudah faham nombor 13. Nombor berapa? Nombor 13. Dia pasal that game. Tajuk ni adalah berkaitan dengan probability distribution lah. Sebab ia ada yang standard deviation, dia ada mean apa semua tu kan. So that is probability distribution. Ada. Boleh dengar. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh. Hari ni saya nak terangkan soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13 ni dia cakap in a dart game exercise, the probability that Ramesh hits the target is P. Maksudnya Ramesh hit the target success iaitu P. Success, kita tulis success Given mean and standard deviation of success respectively is 18 dan 3 punca kuasa 10 per 7. Find the value of P. Okay, first apa kita nak tahu? Okay, tajuk ni ialah probability. Probability ada dua iaitu normal distribution dan binomial distribution. Kalau kita tengok kat soalan ni, dia bagi mean dengan standard deviation. Okay, so dah tentulah ini berkaitan dengan binomial. Kalau berkaitan dengan binomial, apa dia punya formula? Okay, dia bagi mean, dia bagi mean 18 kan. Mean 18. Lepas tu dia bagi standard deviation 3 punca kuasa 10 per 7. Formula dia kalau kita tengok dekat buku PAK 21 muka surat 147, formula dia mean ialah NP. Manakala standard deviation pula formula dia punca kuasa NPQ. Okay, dia nak cari P. So kita just guna je balik formula ni untuk kita bagi senang lah. Dia sebab dia dah bagi mean, dia dah bagi standard deviation, so masukkan. Standard deviation equal to NPQ. Okay, standard deviation ialah 3 punca kuasa 10 per 7. Masukkan 3 punca kuasa 10 per 7. Okay, tadi NPQ. NP dia dah bagi mean 18. So masukkan 18Q. Okay, kat sini kalau nak ikutkan cikgu saya aja, nak hilangkan punca kuasa ni kita hanya darab 2 saja. Okay, kita darab 2 semua ni. So yang tinggal 9 10 per 7. Okey. Korang tadi dia kata nak hilangkan punca kuasa 2 tu darab 2 kan dia kata kan? Tapi sebenarnya bukan darab 2. Dia adalah kuasakan 2. Dia salah cakap. Dia tulis betul. Okey? Dapat tak semua orang ni? Yang tadi dia salah cakap tadi. Okey. Dah dapat. Kenapa Teruskanlah Muaz. Sama dengan 18Q. Okey. Kita selesaikan satu. 9 darabkan dapat 90 per 7 equal to 18Q. Nak cari Q, pindah sebelah, tinggallah 5 per 7. Okey.
Tapi belum lagi siap. Baru Q. Dia nak cari P. Nak cari P macam mana? Okey, P ni ialah 1. 1 nak cari Q kita tolak. 1 tolak 5/7. So jawapannya ialah P ialah 2/7. Boleh Boleh. Okay, ada soalan tak? So dia konsep dia ialah probability distribution di mana dia menggunakan mean. Formula untuk mean ialah NP. P tu adalah yang probability yang betul. Lepas tu dia bagi mean 18. Nak kena ulang tu? Tak payah. Nanti send video tu dalam group je lah. Itulah. Saya dah send dah kat dalam tu. Dalam Alright. setting. Okay. Tapi kenalah faham sekarang. Kalau yang tak faham, kita bincanglah terus. Saya tak faham ke? Dia tak faham sebab tak nampak tu. Tak nampak dia. Saya tak nampak Ego. Kalau nampak boleh faham. Kalau tekan link tu, korang cuba tengok sekejap. Alright. Hitam putih ke? Hitam putih? Apa tu hitam putih? Sabar. Aduh. Okay, dia macam ni. Dia dah bagi tahu the probability that Ramesh hits the target is P. Maknanya dia kata P tu yang hit lah. Dia kata yang betul punya, yang positive impact. So given mean and standard deviation is 18 and 3 10/7 square root. So 18 adalah mean, 3 10/7 square root tu adalah dia punya standard deviation. Sekarang ni awak keluarkan formula mean. Mean ialah NP. Kalau tak ingat tengok belakang. Depan. Lepas tu dia punya formula untuk standard deviation pula ialah square root NPQ. Betul. Saya perlu ni ke nak keluarkan kertas saya lagi. Kamu bang tu? Mon. Ustaz. Ya, saya tunjuk ni lah. Nak cakap pun susah. Nombor 13. Nampak tak? Ni. Nampak. So now mana saya tengok set. Hilang. Okay, now mana? M mean tadi, mean sama dengan NP. Kita keluarkan formula. Lepas tu standard deviation ialah NPQ square root. Okay. So mean dia dah bagi. Mean ialah 18 sama dengan NP. NP dia tak tahu kan? Lepas tu standard deviation pun dia dah bagi iaitu 3 10/7 square root 20. Nampak ke? Sama dengan ni saya buat turun bawah, nampak tak? Sama dengan NP tadi ni kita dah ada kan? 18 kan? Yes. Betul. Betul. 18 Q square root. Okay. Sekarang ni awak pandang kat sini je lah. Okay. Sekarang apa nak buat di mana 3, saya keluarkan balik yang itu kat sini. So 3 didarabkan dengan 10/7 square root sama dengan 18 Q. Kita cari Q dulu. Memang dia minta P kan, tapi sekarang ni kita ada Q dulu. So sekarang macam dia cakap tadi, kita nak hapuskan square root ni, dia boleh kuasakan 2 semua ni. Semua statement kena kuasa 2, awak tak boleh ambil sebelah sahaja. Okay, so kita darabkanlah kuasa 2 kan dua-dua. 3 kuasa 2 dapat 9. Yang ini hapus jadi 10/7. So yang ni hapus dia jadi 18 Q. So cari Q. Awak akan dapat pusing-pusing yang ni tahu tak? Saya tunjuk Boleh? Saya terus dengan jawapan Boleh. Okay? Boleh Okay, so now kita tahu P tambah Q tu adalah 1. Ni konsep probability.
Probability keseluruhan satu di mana P tambah Q yang positif tambah dengan negatif. Bukan positif, maksudnya positif negatif saya itu adalah apa tu? Cina nanti tak korang faham tak? Yang yes or no tu. Yang macam berjaya dengan tak berjaya. Faham? Oh. Dengan tak berjaya. Probability adalah satu. Okay, so Q dah tahu 5/7. P tambah 5/7 sama dengan 1. Overall 1 tolak 5/7 lah dapat P kan? Sebab tu dapat 2/7. Itu sahaja. Okay, faham? So konsep dia di sini je lah. Formula ni, penggunaan formula ini. Daripada situ terus masuk-masuk. Sub. Okay? Dia yang P tambah Q equal to 1 tu sebab probability equal to 1 kan? Probability untuk berjaya dengan tak berjaya memang satu. Okay, ini memang konsep yang tak ada dekat dalam formula, itu kena pengetahuan sendirilah. Okay. Apa besar campur konsep. Alright, cikgu, thank you. Okay. Okay, teruskan dengan soalan tak? Yang tadi tu? Tak ada. Okay. Saya off presentation. Teruskan dengan nombor 14. Siapa? Amir Haikal je. Amir Haikal. Okay, Amir. Amir Haikal, teruskan. Okay. Ya. Betul, Amir? Ya. Dia tak batu hari ni, saya tak faham apa benda dia orang borak pun. Sekejap, siapa punya suara tu? Adam ke? Adam cikgu, Adam. Adam cikgu. Bukan Adam ego. Ahmad Atom. Itu kan Adam. Ahmad cikgu. Habis tu, suara dia macam Adam. Ya, Jo, siapa lagi? Memang Adam. Tu Ustaz. Korang sharing ni nanti macam mana kita dapat hadirat ni, susah lah weh. Tu Ustaz go. Ini. Ni kau saya apa yang sharing tu bagi tahu lah. Apa? Okay. So, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari. Ni tajuk vektor. So, cikgu, saya jujur saya tak ingat cikgu tak ingat berapa sangat cikgu dengan soalan vektor ni. So, tak apa, saya explain je. So, dia kata given that vector Q is equal to K plus 2x plus 4y. If PQ is extended to point R where QR is hash x plus y, express K in term of H. So dia nak K. So PQ dengan QR ni parallel sebab dia kata PQ tu adalah extended point. Extended point dari point R di mana QR-nya dia parallel macam satu garis panjang lah kot. So formula dia akan jadi Siapa tu? 3 hari lagi, sabar. Tak ada newbie diam. Budak baru diam. Cikgu kenapa Amir tu? Amir tu dia Amir yang present cikgu. Ya, cikgu kenapa present cikgu? Amir mesti. Diam Navin. Okay. Sama balik. Okay. Sama-sama. So, Okay, K plus sebelum dia nak sambung. Sekejap. Amir, sekejap. Sebelum dia nak sambung, awak tengok perkataan di situ, dia kata extended. PQ is extended to point R. Maksudnya apa? Dia dalam satu garis. QR tu satu garisan. Jadi ia adalah Collinear. Yes, collinear. Bila awak guna kaedah yang lambda.
Awak ambillah mana-mana garisan pun awak samakan dengan lambda, jadi awak akan dapat lambda. Once you get lambda, awak boleh dapatkan unknownnya, variable yang lain dalam konsep itu. Okey, teruskan. Jap. Betul. Sambung balik. K plus 2 X plus 4Y dengan lambda. So saya letak lambda dekat equation QR ni, HX plus Y. So X dengan Y ni boleh buang kot sebab dia macam tak ada kaitan rasanya. So tinggal K plus 2 equal to lambda H. So ni dah buang. So nak buat jadi lambda ni ambil pada Y. Sekejap, Amir nak tanya. Kori. Ya, Kori? 4Y tu pergi mana 4 tu? 4 ni dia macam mana cakap? Dia macam ni. Saya pun petak. Apa tu, semua orang. Apa yang Amir Haikal buat, dia nak bandingkan yang bahagian X dahulu. Sebab bahagian X tu, bahagian X. Pulaknya K tambah 2 lambda. Macam mana daripada K tu nak lambda tu tak dapat lagi lambda ni. Mungkin saya lambda dulu cikgu. Lambda tu tak dapat lagi. Okay, awak bandingkan yang Y dulu. Tulis sikit. Siapa Amir Haikal? Lambda Y equals to 4Y. And then lambda equals to 4. Okay, awak bandingkan yang Y. 4 sama dengan lambda 1. Lambda lah. 4 sama dengan lambda 1. So lambda tu equal to 4 lah kan? Lambda tu equal to 5 over 4. Boleh lambda Y sama dengan Y. Boleh lambda sama dengan 4. Aku Y lah kan? Cikgu, kita ambil ni je, contoh Y dengan Y, lepas tu kita samakan dengan lambda je. Y, itulah kan. Y ataupun X yang ada, kita boleh kira terus lambda dia. Kalau nak ambil X tu ada K kan, susah lah nak kira kan. So ambil yang Y dulu. So 4 sama dengan, tak payahlah tulis Y dia. So 4 sama dengan lambda. Lambda lah, 4 sama lambda. Nampak dari situ kan. Okey, teruskan. So K tambah 2 sama dengan lambda H. Lambda ialah 4. So masukkan terus. So ni jawapan final answer dia. K sangat 4, H tolak 2. Okey, konsep yang kali ni ialah K tambah 2. Jangan stop present. K tambah 2 dalam kurungan X tambah 4Y itu adalah PQ kan. So dia letak situ PQ sama, tulis sikit ni. PQ atas dia. Mana? K tambah 2 dalam kurungan X tu tambah 4Y tu kan belah atas dia, tulis situ. PQ bar. PQ arah PQ. Oh ya. Tak ada mouse ke man? Mouse rosak. So PQ arah macam itulah. Itulah PQ tu sama dengan. Boleh lah tu. Sama dengan. Lambda. 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 Mana? Sini. Hai. Saya. Mouse buat hal. Lambda. Oi. Lambda. Wow. Apa pokoknya. Sabar. Okay. Lambda. Arah Q sama dengan lambda QR. Tulis QR arah. Jap. QR. Memandangkan dia adalah satu garisan yang penuh, satu garisan yang apa yang kata? 3 titik tu adalah berada di atas satu garisan. Macam gitu. Jadi awak ambil lah mana-mana arah yang boleh yang ada dalam soalan yang telah diberikan, mana yang senang.
untuk dapatkan lambda dahulu, kemudian baru dapatkan variable di dalam itu. Itu K lah kalau dalam cerita tu K. K tu faham tak? Saya tanya ada soalan tak? Tak ada kan, tak ada kan. Henry? Cikgu. Faham. Tak ada, tak ada. Faham, faham. Mantul. Okay. Terima kasih. Tengok agak. Elson. Beli mouse baru, man. Okay, ada lagi masa ni. Poster lah. Nombor 15. Boleh tak? Nombor 15 siapa? Mana ada Ego, 14 je. 15 pun nama Haikal ni kau. Apa order? Kau yang tanya aku kan? Nombor 15 Aku cakap 14. Amir Faris. Amir Faris. Amir Faris tak ada tu. Tiba hilang. Tadi ada tiba hilang. Mana kalau ini dia. Okay, masih 5 minit ni sila hantar semua nombor 10 sampai nombor 14 dalam Google Classroom sekarang. Saya dah assign nombor 10 sampai 14 saya dah assign. Siapa Dam? Atong kena ada ni. Nombor 13 apa? Nombor 13 siapa? Siapa ke apa? Siapa? Bosku. Gaduh. Yang Oh, patutlah. Okey. Okay, ni Haji Zafran dah hantar nombor berapa? 10, 11, okay, 12, okay, 13, 14. Okay, very good. Haji Zafran boleh left. Cikgu, saya hantar malam nanti tu. Serius. Alamak, Serius, ni no suka lah. cap, no put apa. Aduh, ni suka lah kau ni. Saya hantar nanti Cikgu. Cikgu malam ni saya hantar. Sampai ke tengah malam saya tunggu tak ada. Nanti saya hantar Cikgu. Cikgu jangan tunggu cikgu. Cikgu jangan tunggu. Saya hantar waktu cikgu tak tunggu. Kalau tu siapa tak ada? Waktu cikgu tak tunggu. Waktu cikgu tak tunggu kita hantar. Cikgu jangan Okay, tunggu. kita ada masa lagi 5 minit. Boleh hantar terus cepat. Haziq Zafran, Muaz. Muaz tu dah hantar. Kau ni tu dalam malam hantar Muaz hantar semua. Cikgu jangan hantar malam cikgu. Pagi. Buat je lah. Ada 5 minit ni. Buat je. Sepatutnya Apa pagi dah tengah hari lah. Cikgu saya dah siap Cikgu. Tapi saya hantar nanti. Tak apa. Allah tahu. Nanti saya tangkap gambar. Yelah, tugas cikgu dah selesai. Mengajar ke, buat present ke, buat aktiviti semua ni dah selesai dah. Tugas korang buat latihan. Mana tu? Tuhan je yang tahu buat latihan ke tak buat latihan. So korang punya result nanti adalah berdasarkan daripada usaha sendiri. Yo, naughty. Saja tanya selera. Kalau result tak bagus, cuba tengok balik macam mana korang dulu macam mana sebelum ni. Buat latihan ke tak buat latihan. Semua guys. Okay, yang lain-lain hantar Yang banyak bagi alasan tu malah cikgu nak layan dah. Palau dia. Palau. Okay, yang lain hantar sekarang. Right. Tengah Saya slide. dah hantar cikgu. Okay, Muaz boleh dah. Thank you. Cikgu. Ada 2 orang ni, cepat. Okay, 3 orang. Zarif. Okay, Zarif boleh left. Thank you. Cikgu je saya download Google Classroom dah. Kau Azil banyak download je. Tengah-tengah. Taklah nak hantar kerja. Ini Azil hantar kerja cepat sekarang. Ya you, ada orang kacau saya ni you. Siapa kacau? Okay, semua hantar kerja. Dennis hantar kerja. Akif hantar kerja. Pak An boleh. Apa report siap 5 biru ni. Korang tengok Pak An kan. Pak An sekarang dia masuk kelas, semua kelas dia hantar. On time. Sebaik nama saya bukan Faham ni tu. Cikgu saya. Kelas 5 biru ni memang kena. Iskandar lagi lah. Iskandar dia masuk semua kelas dan dia hantar semua kerja. Alhamdulillah baik betul di sekolah.
Serius lah. Mat. Okey, Pak An kata dedah. Okay. Jangan sangat weh. Okey, Ahmad Farhan dah hantar. Boleh Cikgu, soalan left. 15 tak ada? Soalan 15 tak ada? 15 kita ni siapa? Amir Faris minggu depan Soalan 15 tak ada. Kita balik Tak ada sampai 10 sampai 14 saja Isnan. Oh. Dan cikgu, saya dah hantar. Okey. Sekejap. Tengok check dulu. Okey, sekarang dah ada. Boleh left. Ataupun nak stay boleh je. Main budak-budak ni buat kerja. Okey, cikgu. Okey, hantar. Poli, hantar. Okey, sementara korang menulis, saya nak cakap sikit. Saya dah assign paper 1 dan paper 2 untuk trial Negeri Sembilan 2019. So siapa yang bersantai yang tak mengikuti kelas ataupun tak mengikuti penghantaran mengikut nombor sebelum ni, boleh terus dia hantar paper 1 kat dalam assignment yang Google Classroom tu. Ini juga paper 2 yang saya dah assign. Korang boleh tengok. Okay. So ni, mana paper 1, paper 2. Paper 1 trial Negeri Sembilan, paper 2 trial Negeri Sembilan. So korang siap the whole thing paper 1, semua soalan tu. Terus post kat dalam ni. Nanti paper 2 post kat dalam. Cikgu tak naklah campur-campur sebab nanti kan dia terlalu banyak shot yang korang kena buat nanti. So langsungkan paper 1 dengan paper 2. Korang ada masa lagi. Siapa yang hantar paper 1, paper 2 dengan yang hantar ni nanti ni, overall dapat 20% marks, add-on marks dalam trial. Faham tak? Faham. So Saya dah siap tu. Okay, pelajar yang dah lengkap dia punya 20% dia tak masalah lah. So yang Saya tak dapat penuh macam mana? apa tu? Siapa? Saya mana dapat 20. Cikgu Mon tak dapat 20 sebab dia tipu cikgu. Soalan dia pelik-pelik cikgu. Orang ni 5-6 soalan. Dia buat 3, 2. Apa benda siap dia ni? Meripik weh. Tak. Kau diam. Tak kisahlah. Sekarang ni hantar saja paper 1 dan paper 2 tu. So hantar je dah selamat dah. Korang ada lubang-lubang yang Cikgu dah boleh jawab. Cikgu dah hantar ya. Cikgu dah boleh live ke? Sekejap. Sabar. Saya dah hantar tu. Okey, Arvin dah boleh left. Syaril Nazim dah boleh left. Dennis Akmal dah boleh left. Saya. Masih. Ikmal. Cikgu refresh cikgu. Saya baru hantar. Ikmal Daim dah boleh ref pula dah. Left. Cikgu Edu pun dah hantar cikgu. Edu, mana Edu tak ada. Refresh je cikgu, saya baru je hantar. Tadi dia sebenarnya tak payah refresh, tekan je turn in tu. On the way kot, boleh sampai. Oh. Sudah cikgu saya. Daniel. Okay, Edu dah nampak ada. Siapa lagi? Dennis Akmal dah. Terima kasih cikgu. Chelsea. Okay, nama yang saya sebut tadi dah boleh balik boleh left. Cikgu saya hantar malam cikgu. Serius. No borak-borak. Adam tak boleh balik tu. Tak ada lagi. Malam boleh balik. Tak, saya gugah nanti. Cikgu saya dah hantar cikgu. Cikgu. Akif ada ke tadi tak nampak? Ada cikgu. Saya tak nampak pun nama Akif. Tu ada. Dah faham. Okey, ada. Terima kasih cikgu. Cikgu saya dah hantar cikgu. Emil. Sekejap. Emil Haziq. Ada. Bukan saya sebutkan Emil Haziq tadi. Ada. Okay, boleh balik. Azim pun boleh. Boleh left. Terima kasih cikgu. Ersan Henry tak bangun lagi ke daripada awal kelas sampai ke habis ni? Amir Haikal belum hantar Amir Haikal? Amir Haikal. Belum cikgu. Sikit lagi boleh tu. Sekejap. Ersan Henry. Okay, tengah send. Attach to assignment.
Korang senang tadi sebenarnya. Dah bincang baru hantar. Bukannya saya suruh hantar sebelum bincang. Tak ada Bincang punya dulu baru hantar. Tapi at least kenalah buat dulu kan. Barulah faham. Kalau tak buat dulu, nak fahamkan masa dalam kelas dalam masa 1 jam ni agak susah lah. Lainlah kalau korang ni memang dah power admit. Mana? Tak ada apa? Apa? Sekejap. Oh, okay, ada. 10 sampai 14 lagi. Dah masuk ke belum? Dah go jap. Amir Faris tengok tak hantar kerja. Eddie tak hantar kerja. Main-main lah. Kalau duduk berdua tu. Saya penat lah nak bebel. Bila membebel ni sebenarnya makan tenaga tau. Makan tenaga nanti kita tua. Tak nak tua. Kita bebel je. Lisan Henry. Lisan Henry tadi sepanjang perbincangan 10 sampai 14 tu okey ke? Faham ke? Alright yo. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kaedah apa yang awak rasa selesa. Awak nak tanya cikgu ke, nak tanya kawan ke. Ni ada masa lagi lebih kurang 2 bulan. Bukan admin je yang awak nak kena belajar ke? Banyak lagi subjek nak kena belajar. Jadi memang kena struggle lah sekarang ni 2 bulan ni. Jangan duk main game lagi ke tidur sampai ke tengah hari. Nak main Haikal je dah. Okay, main Haikal je. Alright. Alhamdulillah. Thank you, main Haikal. Awan. Come on, Wan. Okay, sign dah. Cikgu saya dah send tapi macam tak sampai. Jap, tengok. Refresh je. Tak ada. Sampai pun. Send ke tak? Salah hantar ni, Ban. Sikit lagi. Line code ke apa? Attach ke tak attach? Lisan Henry. Tujuh orang lagi tak hantar. Adam, Eddie, Ersan Ersan nak hantar. Ersan Henry, awak ada attachment ni ada ni tapi awak tak tekan turn in. Tekanlah turn in. Hand in ke turn in ke macam tu. Apa perkataan yang ada kat situ korang? Amir Haikal? Turn in ke hand in? Hand in. Hand in. Tekan hand in. Tekan hand in Ersan Henry. Kalau tidak nanti dia tak masuk dekat turn in ni. Kiranya turn in ni adalah bakul untuk penghantaran. Pergi balik dekat stream tu. Lepas tu awak tekan submit. Submit ke hand in? Hand in. Sebab attachment dah ada. Kiranya awak dah attach, awak dah submit tapi belum tekan hand in. Faham tak? Hand in tu tak ada cikgu. Turn in ada turn in. Dia pakai apa? Awak pakai phone ke pakai apa? Dia pakai iPhone je tu. Awak pakai apa Mereka? Pakai? iPhone juga? So boleh je Amir Haikal boleh hand in. Henry. Kita tengok tu betul. Terpelik lah tak ada hand in. Dia sepatutnya kena ada. Awak guna apps tak dekat phone tu? Dia punya classroom tu. Saya pakai kat phone apps pun. Kan apps kan? Yang Ersan Henry ni pakai apps ke tak? So, kalau pakai apps memang ada je hand in tu. Tahulah kenapa dia.
Okay, Kevin tak hantar lagi. Bosku. Faris dengan Faris Arman. Faris Arman ni tak masuk-masuk lagi kelas. Ihsan Henry saya dah gegar, dah boleh masuk kelas. Pak Ain pun saya dah gegar, dah boleh masuk kelas dah. Bosku at least dia hantar jugalah video, dia tak dapat nak join. Tapi Faris Arman terus sonyak. Saya pakai apps. Sepatutnya adalah. Macam mana nak masukkan dia Cuba tekan. Return multiple submission. Kan ada multiple submission tu. Assign. Macam mana saya nak masukkan dia ke dalam LinkedIn ini? Aduh, kat saya tak boleh lah. Siapa Ihsan ni? Cubalah cari betul-betul kat mana awak punya tu. 11 12 bapak kecil tulisan ni. 13 ni yang boleh jawab ni memang faham ke main ikut je ke sana? Okay. Mana nak buat? Cuba tunjuk sikit siapa Ihsan Henry. Cuba awak tekan. Dia ada lagi tak ni? Cuba awak tekan presenting. Cuba tekan presenting. Nak tengok kat mana awak punya tu. Awak punya apps tu. Apa cerita tu. Dia Meet dia pakai tu. Okay, tengok. Tak nampak lah. Okay. Kosong itu. Attachment mark as done. Your work. Assign add attachment. Itu pun saya pelik. Tekan add attachment. Tapi kan pelik lah. Dia kata kat situ kena ada add attachment sekarang. Tapi dia dah ada attachment. Guano tu. Awak tekan add attachment tu Henry. Ihsan Henry. Oi. Tekan add attachment tu. Awak add lagi sekali dia punya. Awak cari file yang awak dah siapkan kerja tadi tu dulu. Masukkan lagi. Dah tekan banyak kali lah. Tunjuk lagi sekali cara tekan tu. Kalau dah add, okay. Tekan. Tu, ada ni. Cari file. Foto semua. Cari Dia file. tekan pick foto. Tekanlah. Tekanlah pick foto. Okay. Tekan semua foto yang jawapan awak. Dia di sini. Okay. Okay, on the way, wait. Itu gone. Ini lah. Gone. Terus. Lepas tu. Kan patutnya ada hand in kan. Ni terus gone. Bawah sikit. Nanti tak nampak. Naik atas. Apa yang ada? Dia dah gelap lah. Ya Allah je. Ataupun awak tekan mark as done lah. Tekan mark as done. Tapi dia cakap you didn't attach work. Atau pelik gitu. Ke foto tu tak ada. Mark as done you. Mark as done je. Mark as done je. Tekan lagi sekali mark as done. Tekan lagi sekali. Okay dah. Assignment. Saya tengok cek. Cikgu cek ada. Ni ada? Okay. Okay. So awak punya mungkin phone dia lain macam sikit lah kan. Tekanlah mark as done bila awak dah, walaupun dah attach, awak dah attach tapi tak nampak dia punya attachment tu, tekan je mark as done. Tapi kalau attachment awak saya tak nampak,
Saya akan beritahu awak lah. Attachment awak tak ada. Okay. Terima kasih, Ego. Okay. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.